Disconnected. Connected. Disconnected. Ada soalan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inni 'alal dzikri wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma alaina hikmataka wa ansur 'alaina min wazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ad-durril azhar yaqutil himar wan nuril azhar wa sirrillahi akbar. Nawaitu ta'luma wa ta'lim. Sahaja aku berniat belajar dan mengajar. Wa tazkura wa tazkir, mengambil dan memberi peringatan. Wa naf'a wal intifa, memberi dan mengambil manfaat. Wal ifadah wal istifadah, memberi dan mengambil faedah. Wal hazza 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair,
dan menyuruh kepada hidayah Allah dan memberi petunjuk kepada kebaikan wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi. Kerana apa? Kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya subhanahu wa ta'ala, yang maha tinggi lagi maha suci. Yang dirahmati lagi yang berbahagia tuan rumah Tok Muhammad Hasri dan istrinya Puan Naulina ke syurga, puan-puan hajat, para muslimat insyaAllah bakal hajat, ibu-ibu, anak-anak serta para muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita merapatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan inayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi kita kesempatan. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi kita peluang. Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi kita keizinan untuk apa? Untuk berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan kehidupan yang sementara. Selalu mukadimah ustaz memang itulah, bahawa kehidupan kita bukan kehidupan yang sementara. Justru itu kita akan melalui satu alam yang dipanggil alam barzakh, iaitu alam kubur. Semua sekali akan melaluinya, dan selepas itu di alam kubur, dan insya-Allah kita akan juga melalui yang dikatakan hari kebangkitan selepas kiamat. Dan hari kebangkitan tak tahu tempohnya berapa lama, wallahu a'lam bisawab, dan kita akan menuju dekat mana yang dipanggil mahsyar Allah, pada mahsyar. Dan ketika mana berada di mahsyar Allah, tempohnya berapa lama, wallahu a'lam bisawab, maksudnya lebih lama daripada hidup di atas muka bumi. Allahu akbar. Dalam hari yang dikatakan hari kebangkitan, mahsyar Allah, pada mahsyar Allah, tak tahu berapa lama, di mana di situ penentuan perbicaraan, dihisap kita punya amalan kita berapa lama, wallahu alam, dan selesai saja hari perbicaraan. Dan pada ketika itu kita akan menuju lagi satu yang dikatakan ikram sirat, iaitu yang dikatakan jambatan yang pernah Ustaz kongsikan sama. Jabatan itu yang dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya hal, dia punya lebarnya jambatan tersebut yang dikatakan sirat itu satu rambut dengan 7. Allah akbar. Menunjukkan jabatan itu sangat halus. Kita nak meniti di atas jabatan kita. Nak menuju mana? Menuju syurga Allah. Dan jabatan itu bukannya pendek, bukannya kita lihat macam jabatan muah atau jabatan mana-mana lah yang terpanjang di dunia. Bukan. Dia punya jabatan itu, dia punya perjalanannya ribuan tahun, insya-Allah, tabarakallah. Yang mana bawahnya adalah api neraka yang menjulang-julang. Bawahnya api, kalau kita jabatan bawahnya sungai, air, tetapi bawahnya adalah api yang sangat menjulang. Allahu akbar. Dan jabatan itu bila kita meniti perjalanannya ribuan tahun, jauh lagi perjalanan kita nak menuju syurga Allah SWT. Itulah pengakhiran besok akan datang, yang dikatakan tempat yang hakiki, tempat yang abadi, tempat yang kekal selama-lamanya, iaitu dipanggil syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitu nak dapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, nak dapatkan fikiran surat itu, perjalanan ribuan tahun itu dengan sekejap. Dalam hadis Rasulullah disebut jabatan itu nampaknya sehasta, ada yang 2 hasta, ada yang nampak satu depa, ada yang meledak, ada yang bau pijak dia dah sampai syurga. Allah akbar. Itu bergantung pada amalan masing-masing. Jadi dapatkan keistimewaan itu tadi, inilah dekat dunia. Kat dunia ni lah, untuk mendapatkan keistimewaan fikiran surat itu sepintas kilat
Baru pijak dah sampai pintu syurga. Allahu Akbar. Nak dapatkan keistimewaan tersebut, inilah dekat dunia. Nak dapatkan keselesaan di mahsyar Allah, inilah. Nak dapatkan hari kebangkitan penuh dengan kenikmatan dan keselesaan, inilah. Nak dapatkan kenikmatan, keselesaan di alam barzah, alam kubur, ini kat dunia. Asbab kehidupan kita kat dunia untuk menentukan kehidupan akan datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar ibu-ibu semua? Allah Akbar, alhamdulillah. Dan ya, kepada ibu-ibu para muslimat yang dapat hadir pada hari ini antara yang terpilih. Selalu Ustaz sebut dah. Para muslimat yang dapat hadir pada hari ini merupakan para muslimat yang dipilih oleh Allah SWT untuk berada di taman-taman syurga. Bila sebut taman-taman syurga, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Kita yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebelum Ustaz membicarakan lanjutan daripada hadis yang kedua, yang sebagaimana Ustaz nyatakan pada bulan lepas, terpanggil untuk menyatakan besok bulan apa? Besok bulan Rejab. Malam ni dah mula dah. Malam ni bila mana masuk saja Maghrib, dah kita masuk bulan baru yang dipanggil bulan Rajab. Allah Akbar, ternanti-nanti. Dan sebagaimana kalau kita lihat tahun ada 12 bulan, mana-manalah, tak ada terkurang dan tak lebih. Jadi dimulai dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, sampailah penutupnya, penghujung adalah Zulhijjah. Okey. Jadinya dalam 12 bulan ada 4 bulan yang dikatakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dipanggil bulan haram. Haram tu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan satu lagi bulan Rajab. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bulan Ramadan lain, itu keistimewaan luar biasa. Ini dia ada peristiwa di dalam bulan ni. 4 bulan yang Allah Ta'ala muliakan. Justru Allah, alhamdulillah, insya-Allah malam ini kita akan sambut yang dikatakan bulan Rajab. Kadang-kadang kita terlupa sebab apa, kadang-kadang tak diingatkan. Kadang-kadang bila sahabat-sahabat kita pagi-pagi, Ustaz nyapa, kawan-kawan sajalah nyapa. Malam ni dia buat apa? Ditanya buat apa pula? Malam ni kan malam yang Allah Ta'ala dah pilih kita, berbutlah pulang malam ni. Berbut apa malam ni? Sudah saya kata. Kenapa? Kerana bila terlupa. Bukan tak ingat, cuma terlupa. Sama lah adik-adik. Jadi bila diingatkan, kita berpesan lah pada sahabat-sahabat kita yang mana dahulu, alhamdulillah sebelah ni bukan yang kat luar pun dengar, yang mana dah terlupa atau tak ingat. Jadi kita ingatlah ada nasihat, agama itu adalah nasihat. Jadi malam ni apa yang perlu kita buat? Kata Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahawa ada 5 yang dimustajabkan doa. Ada 5 yang dimustajabkan doa. Imam Syafi'i kata apa? 5 malam dimustajabkan doa. Rebutlah. Pertama, malam Jumaat. Malam tadi lah. Setiap malam Jumaat adalah malam yang dimustajabkan doa. Allah Akbar. Dan malam Aidil Adha. Yang ketiga, malam Raya Aidil Fitri. Ini kadang-kadang selalu sadar. Malam Raya, kadang-kadang kita sibuk dengan persiapan. Lupa malam tu malam mustajab doa. Dan keempat yang
katakan malam mustajab doa adalah malam pertama bulan Rejab. Malam ni yang kelima malam nisfu Sya'ban. Kita ulang kajilah, dah tahu semua masing-masing ni. Jadi 5 malam ni adalah malam yang dimustajabkan doa, dan tolong sangat-sangat kita cuba dekatkan diri kita dengan Allah. Bukan kita tak dekat dengan Allah, Allah dekat dengan kita, tetapi kadang-kadang kita jauh dengan Allah. Kita jauhkan dengan Allah. Kenapa kita tak ingat Allah kadang? Kadang-kadang terlupalah, terlalai. Jadi malam ni kita muhasabah diri, dekatkan diri kita dengan Allah. Memang Allah dah dekat dengan kita. Jadi justru itu ambil malam ini untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, doalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajab Allahumma barik lana wa balighna Ramadan. Allahu akbar. Jadi Allahumma barik lana wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatlah kami pada bulan Rajab dan berkatlah di bulan Sya'ban, dan sampai kami ke bulan Ramadan. Itu dia. Jadi ambillah peluang doa pada malam ini. Selain daripada minta keberkatan bulan Rajab, tidak ada guna hidup ini, tak ada keberkatan. Hidup mereka tak berkat, tak guna juga. Orang yang baik itu kita nak hidup kita ni penuh dengan keberkatan. Apa yang kita lakukan dapat keberkatan dan dapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Nak dapatkan keberkatan, nak dapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, buat penuh keikhlasan. Jangan sesuatu yang dipaksa, ataupun kita buat sesuatu itu ikut orang. Orang buat kita buat, orang buat kita buat. Jadi kita buat penuh keikhlasan, buatlah sepenuh hati kerana Allah. InsyaAllah akan ada keberkatan, akan adanya keampunan, akan adanya rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru itu pada malam ini kita dah mulalah bermunajat, sembahyang hajat. Sembahyang hajat yang paling nak nikmat adalah nikmat keampunan dari Allah. Mohon ampun Allah Ta'ala. Sekarang kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita mintalah keampunan Allah. Kalau Allah tak ampunkan, maka sudah, dan tentu bila Allah tak ampunkan ada dosa, semestinya bila ada dosa tak diampunkan oleh Allah, dan akan masuk syurga, akan masuk neraka Allah wa'azbillah min zalik. Kenapa? Orang yang masuk syurga adalah orang yang bersih, tak ada dosa. Nah itu pertama sekali mohon ampun dengan Allah. Bagaimana bulan lepas Ustaz dah kongsikan, selain daripada kita beristighfar pada Allah, yang kedua bacalah subhanallah wa bihamdi. Sehari tidak kurang 100 kali. Bacalah. Jadi malam ni kita berazam, sangat-sangat berazam. Ya Allah, berilah perubahan, berilah ada satu peningkatan dalam kehidupan kita. Dan kita berazam untuk apa? Untuk istiqamah. Istiqamah tu apa? Amalan yang berterusan. Maksudnya, jangan kita mengambil amalan itu drastik, buat bersungguh-sungguh, tapi akhirnya dia makin turun. Kita tak nak, tak cantik tu apa punya gerak tu tadi. Jadi kita nak pada ini berazam, kita cuba buat setiap malam sebagai Nabi dah ajar kepada Sayyidina Aisyah, ulang balik supaya kita dapat lakukan istiqamah. Baca surah Ikhlas 3 kali, istighfar 100 kali sekurang-kurangnya, selawat kali, itu yang biasa-biasa lah. Kalau boleh selawat 1000 kali atau 500. Jadi ada pernah kalau dah makan siapa,
tingkatkan 500 untuk istiqamah ni tadi. Kalau teruskan 1000 terus maintain istiqamah. Dan terus 30 kali, Alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 30 kali. Ini amal setiap malam ni, yang ikut sunnah ni tadi, jangan tinggalkan. Dimasukkan dengan subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Dan jangan lupa dengan suratul mulk, tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehingga habis. Dan Nabi dia tiba-tiba ada dua. Satu lagi surah As-Sajdah yang Al-Islami yang selalu dibaca pada pagi Jumaat itu kan, sujud tilawah tu. Jadi kalau dapat suratul mulk kita kerja timbul tenggelam, dari malam ni kita cuba berazam terus suratul mulk sampailah berterusan. Dan kalau ada ini, ambil satu surah lagi, surah As-Sajdah. Ini sunnah Rasulullah, dia ambil dulu surah untuk setiap malam. Tapi kalau rasa macam banyak, belum lagi nak drastik ataupun nak istiqamah, ambil yang suratul mulk lah setiap malam, insyaAllah. Inilah, cuba kita buat satu perubahan dalam kehidupan kita seharian setiap hari. Sampai bila? Sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk hadis. Hadis yang kedua itu Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz dah baca rasanya hadis yang kedua tempoh hari, tapi tak apalah, dah lama Ustaz tinggalkan bacaan ni. Kita bacalah sekali lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kami seorang lelaki yang bersangatan putih kainnya, bersangatan hitam rambutnya, tidaklah kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan, dan tidak seorang pun dari kami yang mengenali sehingga ia berdekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, hebat. Tampil tiba-tiba duduk depan lutut dengan lutut Rasulullah, dekat di mana dia Nabi tu betul-betul berhadapan dengan muka Rasulullah. Hebat. Jadi para sahabat tu cenganglah, siapa pula lelaki yang datang ni. Jadi mana tadi? Dan kedua tangannya ke atas sallallahu alaihi wasallam. Maka dia hai ya akhbir Islam. Dia faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima wa tu'ti zakat wa tasuma Ramadan wa tataqta ilaihi sabila. Maka dijawab oleh malaikat, qala sadaqta wa ajalahu saluhu. Tengok wa yusaddiquhu. Okey, apa katanya? Hai, khabarkan kepada Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, Islam itu ialah bahawa mengakui ya Tuhan melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu Allah, dan engkau sembahyang, dan engkau keluarkan zakat, dan engkau puasa Ramadan, dan engkau mengerjakan haji di Baitul. Jika engkau pergi kepadanya, maka ia berkata, benarlah engkau. Maka kami pun tercengang kerana ia yang bertanya dan ia yang membenarkan. Ni bawa ni Ustaz belum baca dia, bawa ambil sebahagian. Tentang para muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cuba kupaslah sedikit demi sedikit
yang dikatakan hadis yang kedua, hadis 40 ni, hadis yang kedua. Hadis yang pertama kita dah kupas panjang lebar dah mengenai tentang apakah yang dikatakan dengan niat. Dan ini ada kaitan juga. Dia sebenarnya niatnya ada kaitan dalam seterusnya dalam amalan kita. Okey, jadi dalam ini kita dinyatakan apa yang dinyatakan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum kenal siapa itu Umar. Umar para muslimat. Umar ni yang pernah Ustaz nyatakan dalam Allahumma salli ala Muhammad dalam tazkirah Ustaz sebelum Umar adalah sebelum Islam. Umar adalah manusia, Ustaz ulang balik, Umar adalah manusia yang sangat tegas, yang sangat garang dia, yang sangat garang dan tegas. Hatta sampailah semasa zaman dia jahiliyah, Umar ni pada zaman jahiliyah kedatangan Islam, dia menganggap bahawa perempuan ini membawa macamnya membawa perkara-perkara yang macamnya anak perempuan ni dia tak suka lah, membawa malang dan sebagainya. Itu zaman jahiliyah lah. Antaralah salah satunya Umar dia Islam. Dia punya orang kata pegangan terlalu tegas yang tadi. Dia bawa anak dia tadi yang perempuan, dia sanggup sama menggali anak ayah nak buat apa ni ayah, gali dia sama gali palsu tersebut dah sanggup palsu itu berlubang ke dalam dan akhirnya anak yang sama-sama menggali Umar ambil masukkan dalam lubang, ditimbus hidup-hidup. Allahu Akbar. Tengok Jadi Allahumma salli Muhammad. Sebab itu Umar bila memikirkan zaman sebelum Islam, dan itu dia rasa sedih di atas perbuatan yang dilakukan zaman-zaman sebelum di Islam. Dan apabila antara terubat lembutnya hati Umar apabila mendengar surah Toha. Jadi para muslimat dah dengar kuliah Ustaz pada minggu lepas, antara amalan-amalan adalah dengan mengamalkan surah Toha. Untuk apa? Untuk lembutkan hati sebagaimana asbab daripada mendengar bacaan surah Toha. Allahu Akbar. Dan bila Umar dengar surah Toha, hati Umar terus, hati Umar terus rasa macam ada perkara yang terpanggil dalam hati. Terus dia punya hati terus macam istilahnya macam kolot lah, betul lebah, terus berpaling tadah, istilah gitu. Allahu Akbar. Dan akhirnya dipendekkan cerita, Umar untuk ditemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati para muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ditemukan dengan Rasulullah, tengok bagaimana Rasulullah kata tak apa, benarkan Umar masuk. Para sahabat dah standby dah, Umar dah datang ni, mesti Umar nak bunuh kita, mestilah Umar datang nak bunuh Rasulullah. Dan para sahabat kata Rasulullah tak apa, kalau dia datang dengan kekerasan kita lawan, tapi kalau dia datang dengan penuh kehormatan kita naikkan dia. Tengok Rasulullah hebat. Dan itu bila mana Umar masuk saja ke rumah yang tempat Rasulullah berdakwah tu tadi, dan akhirnya bertemu berhadapan dengan muka Rasulullah, maka pada ketika itu Umar menyatakan keislaman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertakbir, bersuka, gembira kerana apa? Umar masuk Islam dan Umar minta disyahadakan. Allahu Akbar. Dan akhirnya Umar berjaya disyahadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar dengan penuh keyakinan dan penuh keazaman, dengan penuh kedisiplinan dan penuh dengan ketegasan sebelum Umar berpegang kepada orang bukan Islam. Orang Islam dalam Umar saja. Tapi bila Umar berpaling tadah masuk Islam dan akhirnya mengisytiharkan di Islam, orang-orang kafir ni tadi dengar saja Umar tak Islam, maka dia pun berada dalam ketakutan. Dia tahu Umar macam mana. Siapa yang Umar otomatik minta maaf, terus hilang, dibunuh lah, maksud dipancung. Umar ni orang tegas, dia punya tegas. Sebab itu siapa-siapa yang menghalang Umar,
maka ia akan dibunuh, dipancung. Sebab itu orang kafir dengan Umar masuk Islam, satu kehilangan yang sangat besar. Allahu Akbar. Dan bila Umar masuk Islam, satu kegembiraan berpihak kepada Islam. Betul para muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat Umar ni tadi telah diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kalangan ahli syurga. Allah Akbar. Dikurangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan diri ahli syurga. Allah Akbar. Sebab itu kalau kita lihat sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selepas Rasulullah, siapakah yang memimpin? Iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat, siapa ambil alih? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allah Akbar. Apabila Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wafat, siapa ambil alih? Sayyidina Osman ibn Affan radhiyallahu anhu. Allah Akbar. Para sahabat ni. Dan apabila Sayyidina Osman ibn Affan radhiyallahu anhu wafat, siapa ambil alih? Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sejarah, kena tahu. Sebab itu bila kita tahu sejarah, seronok sebab kenapa Islam itu berkembang. Siapa ambil alih? Bila selepas Rasulullah, kita tahu urutan dia. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ustaz, kita dah lama tinggalkan sekolah Ustaz. Sekolah semua, sekolah agama, sekolah jakas, sekolah menengah, IPT, kat mana dah lama Ustaz kita tinggalkan. Sejarah ni kan dulu belajar untuk dapat ilmu, tapi dah lah Ustaz. Tidak, tolong. Kita belajar ilmuwan Islam, kita belajar ini adalah untuk kita orang Islam kena tahu tentang sejarah Islam. Kenapa? Kita akan dapat merasai kehebatan Rasulullah, kita akan dapat merasai kehebatan para sahabat, kita akan dapat merasai mana tamadun Islam berkembang. Akhirnya kita akan menjadi hamba. Ya Allah, bersyukurnya aku ya Allah. Sebab itu bila kita tak ambil kita tak ambil kisah perjuangan para sahabat, itu akhirnya kita jadi manusia yang tak bersyukur. Akhirnya kita tak syok sendiri di akhir zaman. Akhirnya kenapa? Kita bangkit, kita bangun, tapi tak ada dalam diri kita kebangkitan merasai perjuangan orang-orang yang terdahulu. Dan itu akhirnya mereka tak bersyukur. Hidup dalam keadaan tak bersyukur, maka tak bermakna dalam kehidupan. Sebab itu dalam diri kita perjuangan para sahabat. Lepas Rasulullah, siapa ambil alih? Pak orang yang dipanggil Syidin. Kebetulan cakap pun nama Syidin kan. Ustaz nama Ustaz dari kecil, Ustaz Gelemong kan. Sahajalah kan. Daripada kecil cikgu boleh sebut, okey, hari ni kita belajar Khulafa Ar-Rasyidin. Satu bangun, ya cikgu ada apa? Bukan tahu lah. Orang cerita ni Khulafa Ar-Rasyidin. Kebetulan pula nama sama kan. Kasih satu je lah. Nama ada dalam tu saya kata. Nama aku ada dalam kitab lah. Kita dah sebut kawan. Aku ada. Saja kita jirang kawan kan. Sampailah satu tahap masa sekolah menengah, ada juga belajar Khulafa Ar-Rasyidin. Masa dah belakang pun ada belajar Khulafa Ar-Rasyidin. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita kena tahu lah. Dan sampailah tahap kita mengajar pun, kita mengajar Khulafa Ar-Rasyidin. Allahu Akbar. Jadi kita kena tahu lah dia punya susun. Dapat merasa nikmat kesyukuran pada kita kepada Allah SWT yang bila juga para sahabat orang dipanggil Khulafa Ar-Rasyidin. Jadi kita tahu dalam tu ada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Iaitu perempuan hajah umrah pergi Madinah. Kita tahu di apa tempat perkuburan Rasulullah tu. Kita lihat makam Rasulullah sebelum makam Rasulullah. Lepas tu berselisih dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas tu di sisi ni adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tiga sahabat tu ada beriringan cantik tu. Sebab itu pergi Madinah, kalau kita pergi Raudah, pergi masuk Raudah, bagi salam kepada
salam kepada Rasulullah, beri salam kepada Sayyidina Abu Bakar, beri salam kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Sebab itu bila kita akan rasa nikmat, ya Allah, dapat ziarahmu, ya Allah, dapat memberi salam. Itulah bagi kita dapat mengenal. Inilah mereka para sahabat yang berjuang membawa Islam sehingga Islam sampai ke satu dunia, termasuklah Malaysia, tanah Melayu. Dan itu kita lihat ni dia punya, kita dapat satu kesyukuran dalam diri kita, satu keinsafan dalam diri kita, perjuangan para sahabat daripada disusun Ar-Rasyidin 4 orang. Lepas tu kali wafat yang mengambil iaitu Bani Umayyah. Bila panjang cerita itu, Bani Umayyah menyambung tamadun berikutnya, menyambung perjuangan Islam yang dipimpin selama 14 orang pada ketika itu. Hebat. Dan itu kita dapat rasa, ya Allah, hebatnya yang dipimpin oleh satu Muawiyah bin Abu Sufyan, ketua yang pertama yang menubuhkan kerajaan Bani Umayyah, dan dipimpin oleh sahabat sehingga kerajaan Bani Umayyah dan seterusnya diambil alih oleh siapa? Iaitu kerajaan yang dipanggil Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah dipimpin kalau tak silap hampir 500 tahun. Kalau Bani Umayyah kalau tak silap ada yang kata 89 tahun, ada 91 tahun. Lebih kurang dalam lebih kurang 89 tahun dipimpin kerajaan Bani Umayyah. Tapi kerajaan Bani Abbasiyah bagaimana dipimpin oleh para sahabat Allah Akbar. Dipimpin mengenalkan 100 tahun dalam kerajaan Bani Abbasiyah. Allah Akbar. Lepas tu dah hampir 500 tahun diambil alih oleh siapa? Tamadun berikutnya kerajaan Osmaniyah. Allah Akbar. Dan apabila kerajaan Osmaniyah dah meminta ratusan tahun, akhirnya tombangnya kerajaan tamadun Islam, dan pada situ berlakulah pemerintahan dah mulai berskala yang kecil. Islam pada ketika itu dah mulai jatuh turun, yang akhirnya kita nak semua bangkit balik semula, bangun balik semula untuk kita menyatukan balik penyatuan orang Islam, menyatukan tamadun Islam itu tadi sebagaimana tamadun yang kita telah, yang para sahabat telah menyatukan satu pemerintahan satu dunia di bawah pemimpin Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, para muslim yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT, perjuangan itu kita kena tahu. Sampailah Islam sampai ke Nusantara dan sampai yang dipanggil Asia, kan dipanggil Nusantara. Ya, Nusantara itu kan di kawasan Asia. Jadi sampailah siapa yang bawa Islam ke tanah Melayu. Itu Ustaz kalau siapa bawa Islam, sampailah kita Islam sekarang ini. Sebab itu bersyukur lahirnya kita di kalangan mak dan ayah kita telah Islam, atuk kita telah Islam. Sebab itu kita bersyukur, ya Allah, terima kasih ya Allah kerana telah memilih kita lahir di antara kalangan orang Islam dan jaga kita kena jaga Islam. Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kita rosakkan agama Islam itu tadi. Allah Ta'ala di antara kita, di antara kalangan orang-orang yang beriman dan berada dalam agama Islam yang Allah Ta'ala telah nyatakan. Kalau kita lihat dalam hadis yang kedua ini, panjang muka dengan Ustaz. Dia punya apa? Bila dikatakan dia kabarkan kepada aku tentang bilang Islam, tentang Islam. Islam tu apa? Allahu Akbar. InsyaAllah para muslimat yang Allah Ta'ala juga jauh Ustaz bercita-cita menjejak para sahabat. Alhamdulillah lah, dengan izin Allah dah dapatlah juga. Baik tu bila kita lihat dekat Malaysia, siapakah tokoh-tokoh ulama yang hebat yang membawa Islam sampai ke tanah Melayu. Di antara saudagar Arab, saudagar India, saudagar daripada China yang membawa Islam ke Asia dan termasuklah tanah Melayu. Dan bagaimana timbulnya yang dikatakan Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz tanya pada Pal Fajar, pernah tak yang dikatakan Wali Songo, iaitu Wali 9?
Ramai yang ada, bukan ramai, memang tak tahu. Kenapa tak tahu? Kenapa tak diceritakan perjuangan para sahabat, perjuangan para wali. Antara wali berada dekat Indonesia. Dan kita cuba jejak orang-orang yang membawa, yang telah membawa, antaranya para wali. Wali Songo ni wali 9. Songo kan, Songo orang Jawa kata Songo 9. Jadi wali 9 ni kita jugalah tengok, ya Allah, bersyukurnya, terima kasih ya Allah kerana membawa para wali, membawa Islam. Jadi kita ziarah para wali. Dan kalau dapat lagi ziarah, sedih bila dengar Palestin tengok sekarang ni, Allah Akbar, dalam keadaan dihina, dalam keadaan dibom, dalam keadaan Allah Akbar. Itu tanggungjawab kita orang Islam. Hendaklah kita bangkit, bangun, berdoa bermunajat kepada Allah SWT. Dan kita lihat satu sebab itu kita cuba ziarah, dan akhirnya sebab itu kita pertama kita ziarah Rasulullah, satu ziarah para wali. Itulah keadaannya. Itu apa? Sebagai tanda syukurnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para muslimin mati dan kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sikit tentang Sayyidina Umar. Hadis ni dari Umar. Cerita dia panjang melayak kan. Sayyidina Umar ni, Allah Akbar, dia Ustaz Adam tengah cerita, dia ni Allahumma selamat Nabi Syahir ketika dia 55 tahun. Muda dia 55 tahun. Yang 55 tahun Sayyidina Umar wafat. Ketika dia jadi imam solat subuh, dan ada satu manusia ni, dia ni bukan sahabat, dia sembahyang sama-sama, dia sama-sama, dia ni bersama-sama dalam sahabat, dan orang tak kenal, orang fikir dia ni macam sahabat-sahabat yang biasa sama-sama. Itulah kadang-kadang nak dikatakan, dinyatakan betul ciri-ciri orang munafik, berpura-pura Islam dalam kafir, muka Islam tapi dalamnya kafir. Wa'udzubillah min zalik. Jadi benar dalam Sayyidina Umar jadi memerintah, dalam pemerintahan dia ada seorang sama-sama dan orang kenal dengan Islam. Dia dia ada niat yang buruk untuk membunuh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya dia berjaya Sayyidina Umar, dan keadaan sebab Umar menjadi imam, dia berjaya bunuh Sayyidina Umar. Siapa dia? Abu Lu'lu' kan dia dan orang pun tak tahu dia ni adalah munafik. Allahu Akbar. Sebab itu ciri-ciri munafiknya antaranya cakap bohong. Sebab itu bahaya. Itu anak murid saya marah kalau dia alasan ia mereka alasan. Contoh, kenapa lambat? Ustaz, saya lambat sebab ini. Dia memikir alasan yang tak munasabah, yang sepatutnya bukan itu alasannya. Maksudnya dia berbohong lah antara ciri-ciri. Sebab itu Ustaz, ciri kalau orang cakap yang bohong, akhirnya ditakuti akan satu perang yang besar, iaitu timbulnya perasaan ataupun dalam dirinya munafik, berpura-pura. Sebab itu kalau mak kita anak kau beri alasan kenapa ini, jangan cakap bohong. Contoh ni macam jangan kita biarkan cucu kita atau anak kita bercakap yang bohong, bercakap yang bukan-bukan. Tapi kita balik semula. Kadang-kadang terbentuk dalam rumah tangga itu, kadang kita yang mulakan juga. Kadang-kadang tanpa disedari, kita yang mulakan cakap bohong. Contoh, tiba-tiba anak malam-malam dekat rumah, jangan main kadang-kadang tu ada hantu. Kita menakut-nakutkan anak contoh atau cucu, padahal tak ada pun. Kita macam mereka pada anak kita. Kita cakap sesuatu yang tak ada, yang memang kita pun tak nampak. Lainlah kalau kita nampak, kat luar ada bayi-bayi
Muhammad SAW kalau kita nampak ini tak ada. Jadi kita menakut-nakutkan percakapan kita kat rumah tu terbentuk dengan percakapan yang memberi sesuatu perkara yang menunjukkan dalam sesuatu yang itu tapi terdidik kat situ. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kadang-kadang cuba buat sesuatu percakapan itu, percakapan itu kalau boleh cakap yang benar, berkatalah benar walaupun dia pahit. Apa nama tu dah saya lupa. Qulil haqq. Berkatalah benar walaupun pahit. Sebab itu kalau keimbatan kita kalau lambat, kenapa lambat? Cakap betul, cakap benar. Dan maaf, pertama dia minta maaf kerana saya tadi bangun lambat. Okey, saya terima, tak masalah. Alasan yang munasabah, maksudnya yang pertama dia tidak benar. Maka tak apa tadi bangun awal, lepas tu datang cepat sikit dulu, insya-Allah Ustaz. Okey, kita didik dia. Dan dia betul terang. Maksudnya tak ada dia takut, dia cakap bohong dan sebagainya. Terus terang Ustaz kata tak masalah. Yang penting cakap benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab itu Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu' yang berkurung Islam, rupanya kafir dalam hati. Allahu Akbar. Tentang apa hadirat Ta'ala. Apakah antara jasa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ni jasa sangat besar. Antaranya dia telah dapat mengambil alih kedudukan dua kuasa besar, iaitu Rom dan Parsi. Kita masuk sikit sejarah lah. Dan dapat memperkenalkan itu kalau kita takwim Hijrah yang telah berjaya disusun oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dulu takwim tak ada. Takwim antara jasa yang Sayyidina Umar dia telah memutuskan kepada beberapa gubernur dalam surat tidak ada tahun. Jadi bila dapat surat ni, bila punya surat ni tak ada ni. Jadi dia ajar Umar ni surat bila ni. Jadi Umar pun ia tak juga. Maka Sayyidina Umar pun panggil para sahabat untuk dikatakan takwim Islam. Allah Akbar. Dan itu jasa Umar sangat besar. Antaranya dia telah berjaya iaitu memperkenalkan takwim Islam yang kita gunakan sekarang ini, iaitu dengan hijrah lagi dimulai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Hijrah. Betapa cantiknya Umar berbincang dengan para sahabat untuk menyusun takwim Islam dan kita guna sampai sekarang ini. Itu para yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kedua ini gunakan apa tadi? Okey. Jadi kita berkata hadirkan aku apa itu Islam. Allah SWT. Okay, apa itu Islam? Islam itu ialah bahawa kita mengakui Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya itu pesan Allah. Allah. Dan sembahyang, zakat, puasa Ramadan, pergi haji. Okey, ini kita tahu dah. Yang termasuk di dalam rukun Islam ada 5. Kesinambungan pembelajaran pada bulan lepas. Rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadah. Apa lagi? Salat atau sembahyang, puasa Ramadan, zakat, pergi haji bagi yang mampu. Allah Akbar. Ulang supaya apa? Supaya kita dapat meresapi dalam jiwa kita apakah yang dikatakan tentang Islam. Kita ni Allah Ta'ala pilih Islam, apakah perkara yang telah kita syukuri. Pertama, kita ambil ni dah nak masuk bulan Rejab, malam ni kita cuba perbaiki dalam diri kita. Pertama, apabila kita berada dalam agama Islam, dalam dunia satu dia kalau lihat pelbagai agama, pelbagai dan banyak agama ni tadi yang Allah Ta'ala pilih adalah Islam. Ya allazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Wala tattabi'u khutuwat
Utuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, orang beriman masuk ke dalam Islam. Siapa yang kata? Allah. Allah yang kata masuklah ke dalam Islam keseluruhan, keseluruhan, dan janganlah mengikuti langkah syaitan. Sebab kenapa? Syaitan sesungguhnya ia musuh nyata bagi kamu. Pegang ayat tu. Musuh kita adalah syaitan. Ambil ayat tu. Musuh kita adalah syaitan, bukan manusia. Musuh kita adalah syaitan. Jadi kita pegang, sebab itu syaitan ni adalah musuh kita. Allahumma. Okey. Yang kedua, bersyukurnya kita mendapat Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah Islam. Agama yang lain tidak. Agama Allah tak terima. Baik macam mana sekali, hebat macam mana pun, Allah Taala kata aku tak terima. Kerana apa? Kerana dunia ini, ciptaan dunia ini adalah ciptaan aku, Allah Taala. Segala makhluk ni semua aku cipta. Dan itu alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dan Allah Ta'ala siapa yang tidak aku, yang memberikan aku tak terima. Allah Ta'ala kata ya Islam, inna dina indallah Islam, hanya Islam saja yang aku terima, kata Allah SWT. Allah Akbar. Sebab itu para muslim dan juga yang berada di luar, apabila Allah Ta'ala kita di antara kalangan orang Islam. Sebab bila kata Islam, syurga dah sediakan. Syurga tu rumah yang hakiki tu Allah dah sediakan syurga. Dapat syurga yang pertama agama Islam. Beragama Islam. Beragama dengan agama Islam. Jadi orang yang beriman automatik dia beragama Islam. Orang beriman automatik dia beragama Islam. Sebab itu alhamdulillah bersyukur kita di antara kalangan orang Islam yang beriman. Orang Islam yang beriman. Kerana apa? Syurga Allah jaga, tolong sangat-sangat. Syurga Allah dah sediakan untuk kita punya. Jaga rumah kita syurga tu tadi. Mengindahkan syurga kita inilah kita kat dunia. Syurga tu tak ada. Walaupun katakan bulan lepas, kalau kita takut pengakhiran hidup kita tadi, itu yang kena takut tadi. Nak menemukan syurga atau dengan amal kita dan Allah tadi, takut nak itu ramai. Bukan ramai, ada sebelah masyarakat itu yang terbeli imannya. Dia tak jaga imannya, terbeli. Maksudnya imannya rosak. Imannya kerana belajar dengan ilmu rosak. Allah Akbar. Sebab itu Ustaz bimbang bila baca satu hadis bahawa ia kata umat aku akan datang berpecah kepada 73. Allah Akbar. Banyak para muslimat dia berpecah. Dan yang aku terima cuma satu je. Dan nak Islam tapi tak beriman. Itu bukan tak beriman, imannya rosak. Dia menganut agama Islam dah cantik dah agama yang Allah Ta'ala. Tetapi keimanan iman itu tadi. Iman itu rosak. Aku tidak takut oleh Allah Ta'ala. Itu yang kena takut. Takut kita beramal dengan amalan yang rosak. Itu yang takut. Sebab itu kita beramal yang sekarang ni kita ikut al-sunnah wal jamaah, yang tidak lari kepada Quran, yang tidak lari kepada hadis Rasulullah SAW, yang tidak lari kepada para sahabat, para tabi'in, kita tak lari. Sebab itu kita dalam surah Al-Fatihah kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan lurus ya Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan lurus ya Allah. Jalan yang macam mana? Jalan Islam.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitu jalan orang yang telah kurniakan nikmat kepada itu. Sebab itu jalan yang kita nak adalah jalan Islam yang sentiasa mendapat hidayah Allah. Ustaz, Ya Allah tu kami ke jalan jalan yang jalan Islam. tu Ilah kami tunjukkan kami ya Allah. maksud Kita minta dan Allah Ta'ala untuk sentiasa dapat hidayah. itu mendapat Sentiasa iman kita terbina supaya iman kita terjaga, supaya iman kita sehingga mengakhirkan diri kita kat dunia kita nak iman. jaga. Itu kita minta Allah Ta'ala, ya Allah tunjukkanlah kami kepada untuk sentiasa dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat hidayah akhir Akan kita selamat. Sebab itu Ustaz amat bimbang bila mana ada segelintir masyarakat kita yang tak nak solat, yang tak sembahyang, main sembahyang. Allah Akbar. Sebab itu khutbah tadi ada sebut tentang yang dikatakan dengan syurga Allah SWT. Seronok kita dengar khutbah imam baca kan, berkaitan dengan syurga Allah SWT. Jadi para muslimat dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala, bila mana Allah Ta'ala kita menjanjikan bagi orang-orang beriman agama Islam kena jaga dan kita amalkanlah setiap hari. Nabi amalkan zikir ni. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ini Nabi selalu amalkan. Kata apa? Nabi, sedangkan Nabi adalah utusan Allah, mengamalkan zikir ni takkan kita umat Nabi Muhammad tak buat. Kami telah redha dengan Allah sebagai Tuhan kami, dan dengan Islam sebagai agama kami, dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kami. Allah Akbar. Kita amalkan dalam para muslimat. Kalau kita download lah, kalau ada buku, kalau tak tahu ada buku maksurat. Maksurat itu adalah amalan-amalan yang diamalkan, yang dizikir, yang dilakukan zikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkanlah maksurat. Sebab itu dalam al-maksurat itu tadi ada sebelah pagi dan ada sebelah asar. Selepas subuh dengan selepas asar. Cuba cari yang dikatakan buku al-maksurat. Al-maksurat, cuba cari, kadang-kadang buku banyak al-maksurat. Cari amalan-amalan zikir-zikir tu tadi, jadikan ia rutin harian sementara kita masih hidup di atas muka bumi ni kan. Mungkin sebelum ni siapa yang dah amalkan, tahniahlah kepada para muslimat yang dah hafalkan zikir al-maksurat. Jadi yang mana belum, yang mungkin cedok-cedok sikit-sikit, lepas ni cuba ambil istiqamah. Lepas ni ambil, dia ada amalan tu dia ringkas dan ada penuh. Tapi untuk permulaan yang mana belum mula, ambil yang ringkas. Dia ada panduan kat tu, dah siap dah. Ambil panduan yang ringkas, nanti diakhirkan, diiringkan dengan doa. Allahumma inna nas'aluka lisanan rautan zikri wa qalban maquman bisyukri wa badanan hanalainan bi ta'atik. Kita akan lihat dalam doa tu, ujung cantik doa tu. Allahu Akbar. Baik, amalkanlah al-maksurat kerana dia sangat-sangat memberi manfaat dan sangat-sangat memberi kesan dan sangat-sangat dia memberi dalam diri kita rasa terhibur dengan apa? Dalam tu banyak zikir. Ustaz kalau dalam ni Ustaz ada download al-maksurat. Dalam handphone Ustaz buat download al-maksurat. Dalam situ panduan semua ada. Dan dalam dalam tu dia mungkin siapa yang tak berapa nak sebut tak berapa pandai, masih lagi sedang belajar. Jadi dalam situ panduan semua ada disebut, diajar satu persatu, sebutan, suara pun ada. Kita boleh ikut. Dulu tak ada. Dulu buku belajar sendiri. Tapi bila dah download, dia ajar okey macam mana nak sebut ni, macam mana nak sebut ni, dia ajar panduan, semua ada lengkap. Jadi download al-maksurat
Dan situ dia akan ada diberi panduan untuk beramal waktu pagi yang sama, cuma diolahkan untuk sebut amsayna ke asbahna. Dia waktu pagi, amsayna waktu petang. Dia tukar sikit itu, dia dah ada panduan. Jadi kita cubalah amalkan setiap pagi. Kalau ada kesempatan, mungkin para muslimat yang mungkin dah uruskan sarapan pagi, dah siap semua sekali, ambil peluang mungkin selepas solat sunat duha, dah sudah ambil buka buku Al-Masurat, cuba baca, buat amalan. Kalau buat pagi, petang lepas asar kalau dah siap minum petang dan sebagainya, ambil ruang sikit masa Al-Masurat tu baca, cuba sebab lepas asar. Ambil dalam 20 minit ke 15 minit baca. Dia sekejap je, paling lama pun setengah jam, itu dah lama sangat dah tu. Jadi lebih kurang dalam 15 minit tu tadi baca, insya-Allah nanti lama kelamaan dia akan jadi rutin harian. Dia akan rasa satu nikmat kerana ini adalah merupakan amalan zikir. Zikir dalam situ penuh dengan dia punya Allahu Akbar. Siapa yang beramal dia akan dapat rasa. Dia punya kelebihan semua ada kat dalam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi para muslimat yang dirahmati dan kasih Allah Ta'ala, itulah antara amalan Ustaz syurkan yang ni radina billah itu sebahagian, baru satu. Ambil Masurat, amalkan. Kalau kita rasa ada peluang, ada masa, cuba buat. Dan jangan beri alasan dalam diri kita tak cukup masa. Ini selalu Ustaz kadang-kadang dengan sahabat-sahabat lah, sahabat-sahabat kita, kenapa tak buat ni? Alah Ustaz, tak cukup masa Ustaz. Ustaz kata masa semua sama. Allah Ta'ala beri 24 jam, kenapa pula kata tak cukup masa? Kita sendiri yang mengkreatkan masa kita, yang kita aturkan masa kita. Cuba kita disiplinkan diri. Okey, waktu ni tolong jangan ganggu. Contohlah kalau para muslimat antara 8.30 contohlah, dia dah tagging, ini waktu ni kalau boleh jangan diganggu, contoh taggingkan, disiplinkan diri. Ataupun waktu petang daripada pukul 5.30 atau lepas main asar, ambil sikit setengah jam untuk amalkan zikir Al-Maqsurat, insya-Allah. Buat ataupun zikir Al-Maqsurat lepas main subuh. Kalau rasa waktu tu bekerja, lepas main subuh skipkan sikit masa, ambil sikit masa dalam 20 minit, terus disusuli dah doa, ambil Al-Maqsurat tu baca. Takut kita dah sibuk kan, tidur nyantilah, lepas dua akhirnya tak baca juga. Jadi cuba kita tanamkan dalam diri, lepas main subuh buka Al-Maqsurat, dah siap doa semua sekali, tu buka Al-Maqsurat. Lepas asar, lepas main asar dah siap doa semua, buka Al-Maqsurat. InsyaAllah bila kita ada azam kat situ, kita ada niat nawaitu kita, Allah Ta'ala akan mempermudahkan apa yang kita lakukan, apa yang kita niatkan. Lepas itu para muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, jam dah nak kumpat cepatnya lajunya, masya-Allah. Okey, kita masuk yang pertama, apa tu Islam tadi. Jadi antara agama yang Allah Ta'ala terima adalah agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam tu apa? Iaitu bersyahadah. Bersyahadah, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab itu dalam sehari wajib bersyahadah. Siapa yang tak bersyahadah tak sempurna iman. Ustaz, kerasnya Ustaz cakap. Ya betul. Siapa yang tak bersyahadah, imannya tak sempurna dalam sehari. Wajib tak baca, iman tak sempurna. Kenapa Ustaz kata wajib? Ya betul lah. Kalau kamu tak sembahyang, kamu tak bersyahadah. Sembahyang itu kan wajib. Siapa tak sembahyang, dia tak bersyahadah. Sebab syahadah itu ada dalam solat, termasuk di dalam rukun qauli. Sembahyang subuh pagi tadi bersyahadah. Tahiyat, dalam tahiyat kan ada syahadah. Zuhur nanti ada 2, asar nanti ada 2, maghrib nanti ada 2, isyak nanti ada 2. Ada 9 kali kita akan bersyahadah dalam solat. Ketika mana? Ketika membaca tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok siapa-siapa yang tak solat dia tak bersyahadah. Sebab itu Usama bimbang, sangat-sangat bimbang bila mana ada segelintir anak-anak kita, remaja-remaja kita yang tidak solat. Allahu Akbar. Bila dia tidak solat, maka dia tak bersyahadah. Bila dia tak bersyahadah, imannya tak sempurna. Allahu Akbar. Sebab itu dia mudah dikotak-katikkan hidupnya. Imannya mudah dikotak-katikkan dalam keadaan lemah. Allahu Akbar. Kenapa? Dia tak jaga solat. Syahadah, bila kita solat, kita akan dapat jaga. Dan dalam solat, bagaimana nak sempurna, kita kena jaga solat kita. Nak jaga solat itu tadi sebab dia melibatkan dalam luar kehidupan solat. Kenapa kehidupan kita macam ni? Kenapa? Tengok solat. Tengok solat. Dia kuncinya adalah solat. Kalau hidup kita dalam keadaan masih lagi buat maksiat, tengok solat. Kerana solat kita belum sempurna. Kena sempurnakan solat kita. Sebab itu bila mana Ustaz membicarakan tentang solat, tadi khutbah pun ada cerita juga bab solat. Allahu Akbar. Sebab itu solat itu merupakan sendi, merupakan satu kekuatan, merupakan satu yang perlu kita kena, macam mana cakap yang perlu kita kena jaga kesempurnaan solat. Kena jaga. Ustaz, dah lama saya solat, tapi solat yang kita lakukan tu itu tadi, pernah tak terfikir, ya Allah, aku solat ni sampai satu tahap, adakah solat yang kita lakukan ni benar-benar sempurna atau tak sempurna? Tu fikirkan balik, ya Allah. Sebab itu lepas kita beri salam, istighfar, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Sebab kenapa? Dalam solat itu macam-macam apa yang kita fikirkan. Dunia kita masuk dalam ketika mana tengah berbicara dengan Allah Ta'ala. Kita tengah bercakap dengan Allah. Solat itu kan bercakap dengan Allah. Solat itu kan kita tengah berbual dengan Allah, tengah berdoa dengan Allah. Dalam pada masa kita berbual dengan Allah tu tadi, bercakap dengan Allah, tiba-tiba otak kita melayang. Berangan, pergi pasar kan, pergi shopping, macam-macam. Kita tak bawa balik tu dia punya macam-macam. Kenapa kita, macam contohlah, kita ambil logik lah sikit. Logik akal kita cuba kita bayangkan anak kita berbual dengan kita, tapi dia berbual dengan kita, tapi dia merapu, dia cakap lain. Ni dia cakap dengan kita ni. Dalam keadaan dia bercakap dengan kita, tapi dia main-main. Dia main-main je kan. Kau ni cakap dengan aku ni macam mana ni? Contoh kan. Kita dah mula nak marah kan. Cakap betul-betul lain kali. Cakap betul-betul lah. Contoh. Apa yang nak ni? Kita pun cakap, mak, tapi dia nak tahu sambil main handphone. Mak, mana kita ni nak duit, mak. Nak duit dalam RM1,000 nak belanja, tapi dalam kita main handphone. Cakap dengan kawan, mak, kita nak RM1,000 tapi cakap lain. Kita kena, anak aku ni betul tak betul ni? Contoh lah gitu kan. Jadi dalam keadaan main-main, anak tu nak minta dengan kita. Itu sikit analogi. Tapi bayangkan kita bercakap dengan Allah, berbual dengan Allah, minta dengan Allah. Sebab itu solat itu merupakan doa. Kita tengah berdoa dengan Allah, tiba-tiba kita pun merapu part lain. Merapu. Allah Ta'ala kata, kau ni sembahyang sembah aku, kenapa? Tengok, main-main. Islam main-main lah. Kata nak dengan aku doa, tapi main-main. Macam mana solat nak diterima? Macam mana Allah Ta'ala nak terima solat kita? Kalau kita tak fokuskan apa yang nak disebut dalam solat, yang dikatakan qauli, rukun qauli. Sebab itu Ustaz kalau bicarakan bab solat, dan Ustaz pernah kongsi sama, dan nanti Ustaz kaitkan solat itu di luar solat, dan pernah Ustaz kongsikan sama. Cuma dalam pada hari ini ada terfikir tak? Sebab itu bila mana kita takbir saja, Allahu Akbar, kan kita takbir, kita angkat tangan. Bila angkat tangan ni kan kita serah diri. Macam orang polis atau tangkap perompak, dia kata, bila kata hands up, tu angkat tangan kan, menyerah diri. Maksudnya bila kita takbir, kita serah diri dengan siapa? Dengan Allah. Serah diri ni. Wa akbar. Bila kita serah diri dengan Allah Ta'ala, maka kita fokuskan apa yang kita nak cakap dengan Allah. Dimulai dengan bila kata disusuli dengan doa tadi, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita fikirkan apa yang kita cakap ni tadi. Kalau otak kita dah mula nak melayang, tarik balik, bawa balik, terfikir tentang shopping, bawa balik. Aku tengah bercakap dengan Allah ni, biadabnya aku dengan Allah, bercakap dengan Allah, tiba kita melayangkan ke tempat lain. Bila otak kita dah mula melayang, kita bawa balik semula, aku tengah bercakap dengan Allah. Jadi kita fokuskan. Itu yang datangnya kehusyukan kita dalam solat. Fokus apa yang kita nak sebut. Termasuklah suratul Fatihah yang dikatakan wajib, rukun. Lepas tu kita baca surah, kata-kata Allah. Lepas tu kita rokok, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, ya Allah, sami Allahu liman hamidah. Kita cakap, lepas tu kita fokuskan pada sebutan Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita fokuskan berdoa. Lepas tu duduk antara tu, Rabbil fili, kita kan doa tu. Lepas tu kita sujud, ya Allah. Jadi kita penuh kehambaan. Bila otak kita sentiasa fokus, akhirnya barulah kita akan dapat kenikmatan dalam solat. Sebab itu bila otak tak fokus, habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Rugi pula, roti tadi dah lalu tak beli pula. Kau ingat apalah sembahyang, rupanya ingat roti tadi, lupa beli dan sebagainya. Allahu Akbar. Sebab itu para muslimat yang dirahmati dan kasih Allah, insya-Allah lah. Jadi dengan hadis yang pertama, dengan syahadah tadi, yang pertama, apabila kita bersyahadah, pernah Ustaz kongsi sebelum-sebelumnya, cuba kita latih fokus sebutan syahadah itu dengan betul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut itu dengan tepat, barulah maknanya tepat, barulah datang makna itu betul. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kalau kita dapat membayangi dengan maknanya sekali lagi baik. Selain daripada sebutan itu dengan sempurna, kita memahami apa yang kita sebut, itu yang terbaik. Sebab itu kadang-kadang kenapa kita lupa, kenapa kita lalai, kenapa kita alpa, kenapa kita leka? Sebab kita hanya sebut tetapi kita tak memahami apa yang kita sebut. Itu dia. Nak datangkan kekhusyukan itu tadi, cuba kita faham apa yang kita sebut. Allahu Akbar, kita datang Allah Maha Besar, ya Allah, Allah Maha Hebat. Jadi bila kita bacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dalam hati kita mengetahui segala puji-puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kita dapat membaca itu, kita mengerti apa yang kita baca. Itu yang akhirnya datang keseronokan, datangnya nikmat, datangnya kekhusyukan kita dalam solat. Dan kita baca surah Qul huwallahu ahad. Dalam hati katakanlah oleh ya Muhammad, Allah itu Esa, Allah itu Esa yang kita sembah. Allahu Samad, Allah tempat kita meminta, tak ada lain yang kita minta, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja. Baiklah hati kita memikirkan kehebatan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan Allah itu tak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah tak serupa dan mana-mana makhluk di atas muka bumi. Jadi bila kita bacakan, kita dapat faham apa yang kita baca, barulah datangnya kekhusyukan. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, Maha suci Allah yang Maha Agung. Kita dapat makna tepatnya. Sami Allahu liman hamidah. Jadi nampak, jadi perjalanan tu tadi kita fokus, tahu pengertian, tahu makna. Akhirnya kita sembahyang itu dalam keadaan sempurna, dalam keadaan tak lalai, dalam keadaan tak leka. Kita cuba buat, perbaiki solat kita, insya-Allah. Bila kita berjaya memperbaiki bacaan-bacaan dalam solat, kita berjaya memperbaiki rukun-rukun fi'li, perbuatan-perbuatan dalam solat, ibrah dia, pengajaran dia punya dalam solat tu, dia akan bawa nanti di luar solat. Ini dia punya kelebihan dia tadi. Kita akan bila berjaya bawa solat tadi dengan baik, dia akan bawa di luar solat. Kalau dalam solat itu kita bercakap dengan baik, maka di luar solat itu juga kita akan berjaya cakap dengan baik. Kalau dalam solat itu penuh dengan kesabaran untuk melakukan solat 2 rakaat, 4 rakaat itu tadi dengan penuh kesabaran, insya-Allah dia akan mendidik diri kita di luar solat dalam keadaan penuh dengan kesabaran.
Kalau dalam solat itu penuh dengan disiplin kita solat, mengikut tertib ni tadi, insya-Allah di luar solat itu juga kita akan terbentuk dengan penuh disiplin. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebab itu ayat itu bila kita kaitkan dengan solat kita, maka ia rupanya solat itu bukan main-main. Solat itu dapat membentuk kehidupan kita di luar solat. Sebab itu para muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Taala, insya-Allah Ustaz akan kongsi sama tentang yang dikatakan dengan syahadah tu tadi. Kita boleh menyebut, kita boleh faham, tetapi apakah yang tersurat dan tersirat dalam syahadah, kalimah syahadah yang teramat mulia itu tadi. Sedikit perkongsian Ustaz pada hari ini, jam menunjukkan jam 4. InsyaAllah kita masuk sedikit ataupun bacaan Al-Quran bertajwid. Dan nanti insyaAllah kalau ada apa-apa perkara yang nak ditanya, boleh sambil-sambil boleh bertanya. Ataupun sebelum masuk Quran ni, ada tak nak tanya dalam 1-2 soalan? Ada nak tanya tak? Alamak, Quran dalam kereta pula. Ada yang tanya tak? Ada? Kalau tak ada, kita buka Quran insyaAllah. Ya, saya boleh. Boleh insyaAllah. Saya ada baca dekat TikTok mengatakan kita ni tak perlu buat solat-solat sunat, kecuali hanya membuat solat qada saja. Itu dia kata mengikut Imam Al-Ghazali, tak perlu buat solat-solat sunat. Dengan Ustaz. Okey. Sekejap kalau saya bawa hadisnya. Allahumma salli. Maksudnya kalau solat sunat yang bermaksud macam solat sunat duha boleh, solat tarawih boleh, macam maksudnya sunat taubat atau solat fajar, dia kata tak sebenarkan haram pula. Itu dalam mana Kak? Ya? Dalam kitab mana baca tu? Tak tahulah, saya tu dalam TikTok lah biasa. Kan, nanti dia mengkonfuskan orang. Dia apa, dia akad tengok, dia bukan kitab ni, maksudnya dalam kitab TikTok. Allahu Akbar. Saya tak bawa pula hadis ni. Saya Allah SWT ada dalam kereta tu hadis ni. Okey, ginilah. Dalam hadis tu ginilah kan. Saya amat bimbang dalam bila mana Allah Muhammad sebutan itu tafsirannya takut baik itu pentingnya kita berguru. Pertama, pentingnya berguru. Apabila berguru, dia ada kitab. Dan kitab itu dia akan menghuraikan satu persatu. Dan bila mana dalam alam maya yang dikatakan Ustaz Google kan, Ustaz TikTok dan ustaz apa-apalah dalam tu, bukan kita kata tak boleh, bukan tak boleh nak dengar, tak. Maksud kita boleh dengar, kita faham, tengok ni ada perkara yang bercanggah apa yang saya belajar, contoh yang kita faham. Sebab itu dalam TikTok ni atau dalam Google atau dalam YouTube ni, dia obrol, dia umum, dan siapa-siapa boleh masuk, siapa-siapa boleh berceramah, siapa-siapa boleh bercakap, siapa-siapa boleh tazkirah. Dia tak ada sekatan. Tidak ada sekatan. Sebab itu dalam negeri Johor ni terutama ialah dikawal ketat, sangat-sangat ketat. Untuk apa? Dikawal supaya tidak ada yang berfahaman, tak maaf cakap kalau yang kat dalamnya dengar, yang ada berfahaman Wahbi, yang ada berfahaman Syiah. Sebab itu dalam negeri Johor sangat-sangat ketat. Sebab itu mana-mana siapa-siapa yang nak berceramah, siapa-siapa nak ada masjid-masjid dan surau yang nak bercakap, nak kuliah, mesti ada tauliah. Tauliah semua apa? Untuk dia melihat, dan bila dipanggil temu duga, dia nak tengok pemahaman kita ni ke aliran mana. Aliran Wahbi ke, Syiah ke, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia nak tengok, dia nak tapis betul-betul. Baik itu ada orang cakap kenapa Johor ni syadid sangat, sebab kita tak nak ada yang bercampur aduk pahaman tu, akhirnya masyarakat jadi keliru. Ini macam mana, nak ikut mana kan. Akhirnya tafsiran pula tafsiran yang tidak menepati apa yang diterangkan dalam kitab. Allahu Akbar. Dan dia buka kitab kadang, tapi tafsirannya lari. Itu yang sangat bahaya. Baik itu kata Nabi, ikutlah dua perkara, Al-Quran dan hadis.
hadis yang sahih. Kalau buka hadis, hadis ni dia ribuan hadis. Ada yang dipanggilkan hadis yang paling ditakuti, hadis yang maudhu' lah, hadis yang ditolak. Ada hadis tapi ditolak, hadis yang rosak tu, takut-takut hadis tu diguna pakai. Dan kita pula yang cakap tu lah orang yang memang kita hanya mengambil istilah macam ni, kita mendengar dalam TikTok, mendengar dalam YouTube, kita tak kenal latar belakang dia tu siapa. Tapi kalau dalam negeri Johor dia dah kawal lah. Dia cantik, okey orang yang nak ni ada tauliah, jadi ditauliahkan, okey ditemudugakan, maka dikawal. Jadi orang ni boleh bercakap sekian. Jadi kalau tersalah cakap, dia ada kitab, kat mana kitab, dah kerujuk. Sebab itu dalam tauliah kita apa digunakan, kita apa digunakan, supaya ada kawalan ahli sunnah wal jamaah itu pemikirannya tak bercapar, tak rosak. Alhamdulillah lah antara kajian Johor yang dijaga kawalan itu. Lepas itu bila lantaran daripada tadi soalan tu tadi, dalam hadis Ustaz ada dalam kita soalan yang akan Ustaz pernah nyatakan ada antara amal ibadat yang mula-mula yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah tentang solat. Besok di akhirat kelak, amalan yang pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat. Tu ada sahih tu. Ya, ada hadis tu. Sekiranya solat itu rosak, tak sempurna, maka rosaklah. Sekiranya solat itu betul, sempurna, maka betul lah. Dan hadis yang sambung tadi, ini cara-caranya jangan tengok cara lah. Minta maaf kalau betulkan, Ustaz cari spontannya. Dan hadis kesinambungan hadis tu tadi, para malaikat Allah Ta'ala perintah, ni dalam hadis surah yang tadi, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, kamu cek solat hamba-Ku ni tadi, cek solat dia. Sekiranya solat fardu itu ada yang tak sempurna, ini hadis sahih. Sekiranya solat itu ada yang tak sempurna, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, cuba cek ada tak solat sunat yang lain selain daripada solat fardu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya solat sunat itu dia adalah solat yang sangat-sangat dituntut. Terutamanya solat yang dituntut, solat apa? Solat qabliyah dan ba'diyah. Solat yang dituntut, solat sunat yang dituntut. Solat qabliyah, ba'diyah. Apa tu qabliyah, ba'diyah? Solat sebelum solat fardu dan solat selepas fardu. Solat subuh sebelum, selepas tak ada. Solat zuhur sebelum dan selepas, qabliyah dan ba'diyah. Solat asar sebelum, selepas tak ada. Solat maghrib ada qabliyah dan ba'diyah. Solat isya ada qabliyah dan ba'diyah. Yang dituntut selepas isya ada ba'diyah tu. Ada kalau Nabi buat ada yang 10 rakaat. Jadi yang dituntut tu cuba kita buat. Kenapa? Solat sunat itulah yang akan mengiringi, yang akan membantu, istilah kata top up lah, yang mana kekurangan-kekurangan yang ada dalam solat fardu yang tak sempurna itulah, inilah solat-solat sunat yang akan dapat membantu, termasuklah solat-solat sunat dituntut. Solat tahajud dituntut, ada dalam ayat Quran. Ustaz terlupa nak bawa ayat Quran ni. Allah Ta'ala perintah dalam surah apa Ustaz lupa. Allah Ta'ala perintah solatlah tahajud malam. Tu maksud bila Allah perintah menunjukkan sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Ada dalam surah, Ustaz lupa surah apa, nanti Ustaz akan kongsikan sama. Jadi dalam tu Allah Ta'ala tuntut. Solat tahajud tu dalam tuntutan, bukan Nabi tapi Allah yang perintah dalam Al-Quran. Menunjukkan solat itu, bila kata Allah Ta'ala perintah, dia tak, bila kata sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut yang perlu kita buat. Solat sunat tahajud termasuk juga di dalam solat sunat yang dikatakan muakkadah yang dituntut. Dan juga solat duha termasuk juga solat yang dituntut, sunat yang dituntut. Kalau tak buat rugi, sebab Nabi buat. Okey. Kita ambil sandaran sikit lagi. Ustaz, apa lagi sandaran untuk mengkuatkan lagi? Kenapa Nabi solat sunat sampai bengkak-bengkak kaki? Aisyah tanya, ya Rasulullah, ya Habib Allah,
Kamu kan tak ada dosa, kamu kan dapat keampunan Allah. Kenapa kamu buat solat-solat sehingga kan tumit Nabi bengkak? Menunjukkan apa? Nabi berdiri tersangat lama untuk solat-solat sunat. Allahu Akbar. Kenapa Nabi buat? Sebab kenapa? Nabi pun berkata pada saya Aisyah, "Ya Aisyah, tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Tengok hebatnya. Nabi bercakap, "Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Allah beri nikmat kehidupan di atas muka bumi sangat-sangat nikmat, tetapi kenapa tak aku menjadi hamba yang bersyukur?" Menunjukkan bahawa solat yang fardu tetap wajib buat, diiringi dengan solat-solat sunat muakkadah, solat-solat sunat yang dituntut, dan seterusnya dengan solat-solat sunat yang lain. Nabi solat sunat taubat berapa kali? Nabi tak ada dosa, tapi Nabi ajar kepada umatnya solat sunat taubat. Tiba-tiba kata orang jangan solat sunat taubat kan. Fahaman apa pula? Itu tadi. Takut-takut ada orang yang berfahaman, terutama, minta maaf cakap dalam live ni, terutama yang dengar kadang-kadang macam-macam fahaman kan. Ustaz cakap contoh kan, macam kenakan aku je, tak ada. Ini cara memang ada yang sahih. Jadi bila kata tadi solat sunat Nabi buat, macam-macam solat sunat Nabi ajar kepada kita untuk menjadi hamba yang bersyukur pada Allah SWT. Dan bila kita solat, dia solat-solat sunat yang lain, dia akan dapat menampung solat fardu. Dan Allah Ta'ala perintah lagi malaikat, "Wahai malaikat, kalau tak cukup juga nak menampung solat fardu, cari lagi amalan-amalan sunat-sunat yang lain." Hadis sahih. Kenapa pula mempertikaikan dengan solat-solat sunat yang Nabi ajar kepada kita? Tak maaf cakap, kadang-kadang ada sesetengahnya Wahbi yang menidakkan. Wahbi kalau faham kepala muslimat, sambil sikit. Wahbi ni sebagai asas lah, sebagai kita ni pegangan. Wahbi ni kalau dia ikut Al-Quran, dia ikut As-Sunnah, dia pegang dua. Ini kadang-kadang masyarakat dia keliru. Dia berhujah, dia ber-TikTok, dia ber-YouTube dan sebagainya. Sebab itu dalam ni obrol, kita tak tahu mana Wahbi, mana Syiah dan sebagainya. Bila dia bercakap orang yang ilmunya tidak ada, orang awam, dia dengar aku buat selama ni tak betul. Contoh, Wahbi berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Cantik dah, memang cantik. Apa-apa Nabi buat, kita buat. Apa-apa Nabi tak buat, jangan buat. Dia kata Nabi tak pernah buat, kita jangan buat. Dia tu pegangan dia, betul lah tu. Tapi tafsirannya salah. Ada sikit tafsiran yang salah. Ustaz pernah bersama, dan memang pernah, bukan berdebat, pernah berkongsi ilmu. Dia berpegang kepada apa? Nabi kalau tak buat, jangan buat. Kullu bid'ah dalalah finnar. Hadis tu sahih. Setiap perkara yang diada-adakan Nabi tak buat, sesat neraka, dia kata. Oh sudah, saya kata. Dia kata memang betul hadis tu. Nabi yang mana tak buat, jangan buat. Itu nama bid'ah dalalah. Dia kata bid'ah yang diada-adakan Nabi yang tak buat. Kenapa kita nak buat? Nabi tak buat. Dalalah, sesat, dia kata. Neraka. Saya dengar, ya Allah, takut dengar hadis tu betul. Saya kupas balik, tengok pencerahan demi pencerahan. Dia pegang kepada hadis, tetapi hadis yang dia pegang tak sepenuhnya. Ustaz ambil satu hadis sikit je sebagai hujah. Ustaz kata apa? Ada satu hadis Ustaz kata, kamu percaya pada Rasulullah? Ya, saya percaya kepada Rasulullah 100%. Apa yang Nabi buat, aku buat. Nabi tak buat, aku tak buat. Okey, Ustaz kata. Hadis ni sahih? Ni hadis sahih, Ustaz kata. Ya, hadis sahih. Cuba kamu baca. Ikutlah sunnah aku. Ustaz tu terjemahkan. Ikutlah, kata Nabi, ni Nabi Muhammad cakap. Ikutlah sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Sebut lagi nama Ustaz. Ikutlah sunnah aku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Masih tak faham Ustaz kata? Tak faham? Okey, Ustaz kata, Nabi kata, ikutlah sunnah aku, apa yang aku buat. Kata Nabi, apa yang aku buat, aku buat. Semua para sahabat buat. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin, apa-apa yang aku tak buat tapi khulafa'ur rasyidin buat, kata Nabi. Tapi kenapa kamu menidakkan para sahabat? Wahbi, dia tak nak ikut para sahabat. Maka dia ikut apa yang Nabi buat. Para sahabat buat,
Dia tak mengiktiraf para sahabat. Dia kata aku iktiraf Rasulullah je. Sedangkan Rasulullah kata, ikutlah sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Apa-apa yang aku tak buat tapi khulafa ar-rasyidin buat, ikut. Aku dah iktiraf. Dia buat memang dia tahu apa yang dia buat, mana yang betul, mana tak betul. Sebab itu kalau kata bab solat, ini dah panjang ceritanya. Bab solat Ramadan, contoh bila ada bulan Ramadan, bila kata solat tarawih di bulan Ramadan, itu yang ada kata nak buat 8, buat 20. Nabi tak pernah buat 20. Nak kan bertelagah tu kan. Ustaz kata, kenapa kamu ni? Para sahabat buat. Para sahabat buat. Sayyidina Umar buat sampai 20. Para sahabat ada yang buat sampai 40. Kata Nabi, ikut selagi mana tidak melanggar dengan syariat. Allahu Akbar. Kata Wahabi, aku buat apa yang Nabi buat, tapi dia melanggar, dia tak memperakukan hadis yang tadi. Kenapa dia menolak hadis ni sedangkan hadis sahih? Maksudnya dia ikut hadis tu, hadis yang mengikut kepentingan dia dan dia apa yang dia faham. Dia tak mengambil hadis keseluruhan. Allahu Akbar, sangat bahaya. Baik itu para muslimat yang dirahmati dengan Allah Taala, bila kita belajar, biarlah berguru dan ada kitab dan kita tahu apa yang kita belajar. Dan Syiah pun, Wahabi pun ada keluarkan kitab juga. Kitab tu dia tafsiran tu sangat bahaya bila ditafsirkan tak sama dengan apa yang kandungan tafsiran ni diikut logik dia. Itu yang bahaya tu. Baik itu di akhir zaman tu tadi, Ustaz kata tadi, umat Islam berpecah kepada berapa? 73. Satu yang betul. Berhati-hati. Mudah-mudahan kita berada di tempat yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim, ahli sunnah wal jamaah. Kita berada di tempat yang betul. Minta Allah Ta'ala pelihara iman kita. Dan baik itu pentingnya kita belajar, pentingnya kita berguru, pentingnya kita ada kitab, kita ada rujukan. Itu sangat penting. Bukan kita cuma mendengar apa nak dikata tasasul, apa tu, kita hanya dengar cakap-cakap, okey tu terima. Kalau kita dah belajar, ada perkara bertentangan, kita ambil, kita buat rujukan. Kenapa yang ni cakap macam gini? Kenapa yang cakap macam gini? Kita dapat mengenal pasti mana yang betul dan mana yang tak betul. Sebab apa? Kita ada kitab, kita ada guru kita, maka kita bersandarkan kepada apa yang kita belajar. Jelas. Sebab itu Ustaz bila lontaran tu, dia punya banyak kat forok ni, pecah-pecah tadi. Nak berhadapan dengan masyarakat ni, Allahu Akbar, belum lagi masuk pahaman-pahaman lain. Allahu Akbar, dia punya pegangannya, Allahu Akbar. Sebab itu Ustaz, bila mana dulu Ustaz menyepi bercakap cara umum, kita cuba perbaikilah masyarakat. Tapi bila dah diberi tanggungjawab, Ustaz cubalah bantu mana yang mampu membetulkan balik pahaman-pahaman yang tak betul. Tapi orang Wahabi kalau tengok dia marah ni, dia tetap berpegang dengan pahaman dia. Tapi Johor alhamdulillah berjaya. Cuma ada beberapa yang saki baki tu yang sedang diusahakan. Tapi tetap ada. Dan negeri-negeri wallahu alam bisawab. Tapi Johor antara negeri yang berjaya lah dikawal dengan ahli sunnah wal jamaah. Dan insya-Allah kalau ada perkara-perkara yang bercanggah aja, pihak Jabatan Agama Islam akan membuat siasatan. Ustaz pernah berkecimpung dalam satu tempat, ada orang Wahabi, ada orang Syiah. Kita azan ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kena marah. Azan kena marah, dia kata riak. Sudah Ustaz kata. Kamu kata tak belajar habis ke? Tengok syiar azan ni merupakan syiar. Ustaz kata kalau nak azan boleh, dia kata, tapi dalam je. Jangan keluar-keluar, dia kata. Dalam kalau nak box atau mikrofon dalam dia tu. Jangan keluar-keluar. Kan orang semua dah tahu tiap waktu. Allahu Akbar. Ustaz kata, kalau itulah pahaman kamu, menurut pahaman kamu sangat sempit. Kamu kenal tak Bilal bin Rabah? Dia kata kenal. Kalau kamu kenal Bilal bin Rabah, apakah tanggungjawab Bilal bin Rabah? Dia adalah manusia yang pertama sekali. Manusia yang pertama sekali yang melaungkan azan. Sebab itu Bilal nama disebut sampai sekarang. Kalau kita pergi masjid, Bilal 1 jawatan kan. Bilal 2, Bilal 3, sudah. Nama Bilal dalam wafat, tapi nama Bilal diabadikan di dalam jawatan. Tengok, menunjukkan apa? Sebab Bilal bin Rabah adalah merupakan manusia yang pertama, sahabat yang pertama sekali yang melaungkan azan. Kat mana Bilal lawan azan? Bila Bilal dapat saja lafaz-lafaz azan ni tadi, Rasulullah beritahu kepada Bilal, wahai Bilal, azan. Apa yang Bilal buat?
Bilal pun cari. Bilal tak kata azan dalam masjid. Bilal, azan masjid, tak. Tapi Bilal keluar, cari rumah sebelah masjid, cari rumah siapa rumah paling tinggi. Dia pun beritahu pada tuan rumah, wahai tuan rumah, izinkan saya nak naik atas bumbung. Okey, kata tuan rumah. Bila naik atas bumbung, Bilal laungkan azan. Menunjukkan apa? Syiar bahawa azan boleh dilaungkan dengan sekuat-kuatnya di luar. Untuk apa? Sebagai syiar Islam. Ini tiba-tiba Wahabi kata tak boleh, kat dalam je. Allahu Akbar. Kan bercanggah dengan sejarah sirah tu tadi. Cuma bila kita nak berhadapan, kita nak berdebat bila ada ilmu. Bila kita tak ada ilmu nak berdebat, susah. Kita ditonggang balikkan semula. Akhirnya kita kata, sebab itu ramai kalau sahabat-sahabat bila dia tak ada kekuatan, akhirnya dia terjebak dan terikut. Sebab kenapa? Tidak ada kekuatan. Tetapi kalau kita ada kekuatan, kita kata ini bercanggah ni, kenapa lain-lain aku belajar. Maka kita pun tarik handbrake. Kita pun baru bertemu dengan mana-mana ustaz. Saya belajar ada satu tempat ni sekian, kenapa lain macam je. Jadi pihak ustaz tu akan tengok, ini pahaman ni, yang ini pahaman, dia akan menyatakan yang ini adalah pahaman yang perlu kita benteras, yang perlu kita jauhkan. InsyaAllah. Boleh saya? Ini pun muslimat. Okay, ada lagi? Ini masa dah tinggal 10 minit. Kita ambil sikit lah untuk Al-Quran. Sikit je. Ambil itu surah apa yang kita sambung itu? Itu suratul Masad. Tabat siyada Abi Lahabin wa Tab. Betul Allahumma salli ala Muhammad. Ada 10 minit. Kita ambil sikit ringkas lah. Suratul Masad, suratul Nas. InsyaAllah kita baca untuk ambil keberkatan pada hari Jumaat ni tadi. Kita baca salam ikut Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Okey, sebelum kita tangguhkan, Ustaz ambil ayat yang pertama surah An-Nasr tadi. Iza tu kena berhati-hati. Iza dengan iza. Kadang-kadang kita terlepas pandang antara zal dengan zai. Dia makhrajnya, dia sifat hurufnya dia hampir sama. La hujung lidah. Iza kalau lidah kita ke dalam sikit, iza, bila iza tu huruf zai. Jadi kita telah mengubah huruf. Bila mengubah huruf, maka mengubah makna. Jadi kena letakkan lidah kita ujung gigi kaki atas. Ila mad asli 2 harakat. Ada tanda simbol atau huruf mad menunjukkan lebih daripada 2 harakat, iaitu 4 atau 5 harakat. Iza tu 2 harakat. Iza jaa anaf. Kadang-kadang bila kita terlepas pandang, kita bunyi antara sod dengan sin. Tu 2 tu kena beza, kena ambil cakna, kena ambil berat. Kadang-kadang iza jaa nas, lenas huruf sin telah menukar huruf, makna lari. Anaf. Dia sin kat sini, ni lidah. Anas, kalau sod dia angin kat sini. Anaf.
Anos, nos, nos. Dia nos. Dia bukan nos, nos, nos. Dia bukan nas. Kalau nas tu dia nipis. Nos. Idza jaa nasrullah. Rullah, nama Allah lafzul jalalah, dibaca dengan tebal. Itu tafhim. Rullahi wal alif lam qamariyah. Fathu. Jadi kalau kita nak wakafkan, kita nak berhentikan, iwal fath. Dia fathu. Dia hu ni tak bunyi, tapi angin je. Kalau hanya hilang, maka kita telah membuang huruf ha, maka telah lari maknanya. Idza jaa nasrullahi wal fath, lekat tu lidah, hanya hilang. Maka sebagai latihan, fathu, fath. Dia hanya hu tu tak bunyi, dia bunyi ha tu punya. Fath. Dia hu tu tak bunyi. Itu kaedah bagaimana kita nak wakafkan, kita nak berhentikan. Okey, ayat yang kedua, wa ra'aitan, nun bersabdu, dia idgham bi ghunnah musyaddad, didengungkan. Na mad asli dua harakat. Saya de qalqala sughra, dia de tu dia lalu yang sama je. Na saya dakhulu, dia sama label dia punya bunyi tu. Saya dakhulu, dia bukan saya dakhulu, bukan kita tekankan. Dia relax, dia satu nada. Na saya dakhulu, tu namanya qalqala sughra. Dia bukan ada yang dia nak bunyi tapi tak bunyi. Na sayat ulu de, saya dahu ya de. Tu. Kalau mana tak bunyi tu, cuba balik rumah tengok cermin, ya de kan. Cuba latih. Ustaz dulu latih tengok cermin, ketahu pun ada, tengok muka sendiri kan. Tengok memek muka sendiri nak macam nak betulkan huruf tu kan. Allahu akbar. Itu cerita panjang tu. Saya dakhulu, lu mad asli dua harakat. Saya kha tu dia dapat sedap tu. Saya dakhulu, tu dia tu ada. Tu menunjukkan huruf kha tu tadi. Kalau saya dahulu, masih lagi belum sempurna. Saya dahulu, hulu juga macam huruf ha pula. Saya dakhulu, tu buat dapat dia tu. Dia huruf kha tu tadi. Saya dakhulu mad asli dua harakat. Nafi mad asli dua harakat. Di mad asli dua harakat. Nilla, tadi rullah, yakni nilla, nama Allah lafzul jalal dibaca dengan nipis tarqiq. Nillahi afwa mad asli dua harakat. Sepatutnya wajau tanwin, alfa hakiki kat situ. Tetapi bila diberhentikan, man'i wad, dua harakat saja. Afwaja, itu kalau berhentikan. Fasabbih biham, mim mati tak dengung, izhar syafawi. Di rabbika wastaghfirhu in. Nak berhentikan macam ha tadi juga. Wastaghfirhu, firhu, bukan firhu. Jangan wastaghfirhu, salah. Wastaghfirhu, tu dia. Ra mati, ha pun dimatikan. Okey, dan akhirnya nun bersabdu idgham bi ghunnah musyaddad didengungkan. Nahu, hak domer bertemu huruf mad kecil tu, huruf tu maksilah qasira dua harakat. Ka mad asli dua harakat. Natawwa mad asli ba, kat situ berhentikan dua harakat. Jadi sekadar perkongsian Ustaz pada hari ini, sedikit perkongsian, mudah-mudahan dianya dapat memberi manfaat. Dan perkongsian Ustaz tadi dengan tazkirah, dengan ilmu tadi, kalau ada perkara-perkara yang mungkin nak ditanya akan datang, bolehlah ditanya. InsyaAllah mungkin ada keliru di luar,
Inilah tempat rujukan nak tanya. InsyaAllah Ustaz buka nanti untuk pertanyaan sambil-sambil, ataupun Ustaz masuk je. Kalau nak tanya dulu, mungkin bila Ustaz ada cerita-cerita tak sempat nak bertanya, mungkin Ustaz beri peluang nak bertanya dalam isu-isu yang berkaitan. Ustaz berfikiran terbuka. InsyaAllah yang mana Ustaz mampu jawab, Ustaz mampu jawab. Yang tak mampu, Ustaz akan tangguhkan dulu. Ustaz akan cuba membantu pada bulan akan datang. Dan kita tangguhkan dulu dengan Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ceramah dan kepada Tuan Tuan saya di sini ada Khadijah. Nama saya ada Khadijah Bijak Wafat. Di kesempatan ini saya juga adalah ejen katakan tu pengurus daripada Global Travel Tours, iaitu salah satu daripada package umrah. Dan di sini saya ingin sampaikan satu berita baik, di mana travel saya akan membuat satu khusus umrah secara percuma yang akan diadakan di Masjid Paris Tongkat Jalan Sadi pada 4 hari bulan Februari 2024 yang akan datang. Dan kami mengalu-alukan jemaah daripada sini untuk hadir bersamalah dia tu pada masa hari tersebut, dan kita akan edarkanlah surat jemputan kepada jemaah yang ada pada hari ini, iaitu jemputan khusus umrah intensif dan simulasi secara percuma. Dan masanya adalah pukul 8.30 pagi hingga pukul 12.30 tengah hari. Dan baru seberapa-ramai jemaah yang boleh, sebab kita bukannya apa nak memperkenalkan kita travel, dan juga ingin menyampaikan kepada tentang umrah dan secara praktikal ni sekali. Ini adalah anggap sebagai ilmu je lah. Bukan semestinya kita nak mengajak untuk join kita punya travel ni, dia punya menyampaikan satu ilmu berkenaan dengan khusus umrah. Itu sahaja yang saya ingin sampaikan, dan saya akan ajak untuk tunjukkan. Tak boleh dipanjang-panjangkan kepada sesiapa saya. Haji Mutawid kan? Ya? Mutawid. Saya sebagai ejen pegawai pemasaran. Ya. Dan saya ni sebenarnya daripada cawangan Simpang Lengkam Keluar. Umur saya adalah Encik Borhan. Encik Borhan sekarang ni dia berada di Mekah, sedang mengerjakan umrah dan membawa beberapa jemaah. Alhamdulillah. Pergi tu tak dengar tu. Ya, Dia percuma ni ilmu ni, Allah Akbar. Dia tak semestinya pergi tu untuk pergi. Pergi khusus tu kita dapat ilmu, belajar. Jadi kita mengalu-alukan kepada jemaah yang nak pergi tu boleh datang. Yang belum pergi pun ada yang nak pergi tu lagi bagus. Kalau dah ada yang kenal pergi dengan ustazah kan.